Mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey. Hari tu kita dah bincangkan soalan. Sekejap jauh pun saya pergi. Kita dah bincangkan muka surat 1, 2, 3 ni. Saya harap awak dah siapkan dah. Siapa yang dah siap muka surat 1, 2, 4? Saya minta awak buatkan hari tu. Ya, cikgu. Boleh buat tak, Kesha? Boleh, cikgu, saya cuba buat. Tapi tak sama dengan jawapan belakang. Ya ke? Sekejap. Siap. Ada orang masuk Sekejap Kelas mana ni? Cikgu Amalina. Tak sama dengan jawapan belakang. Kalau macam tu kita bincangkan, nanti awak tengok kat mana lah yang ni sebab sebenarnya saya dah identify, tapi saya tahu kenapa dia saya punya dengan dia punya tu tak sama. Satu je soalan. Yang mana yang salahnya, Kesha? Mungkin kita boleh kita tekankan dulu kat situ sebelum kita masuk yang lain-lain. Yang mana satu? Maklumat tambahan nombor? Yang alat kecil. Pada 31 Mac, alat-alat kecil dinilaikan semula pada 420 Okey, sebenarnya alat-alat kecil ni kita boleh buat cara hari tu kita buat alat tulis tu ataupun susut nilai cara penilaian semula. Saya tunjuk kat Jamboard saya tunjuk akaun dulu lah. Ini alat-alat kecil. Jadi kalau awak tengok, dia ni inventory alat-alat kecil. Jadi dia sebenarnya sini tambah ataupun bukan inventory lah, alat-alat kecil. Di ABS kan, aset bukan semasa, dia ada susut nilai. Sini tolak, sebelah kredit dia tolak. Jadi baki bawah-bawah dia tempat tambah, baki hantar bawah tempat tolak. Jadi kalau dia ada beli baru, biasanya kita beli secara cash ataupun beli pakai cek. Kalau cek pakai bank, kalau cash tunai lah. Alright, ini kalau dia beli barulah sepanjang tahun tersebut. Dan inilah yang masuk sebagai susut nilai alat-alat kecil. Ataupun masuk dalam akaun pengeluaran. Kita tengok dalam soalan ni, baki bawah dia. Kita tengok pada soalan.
Sekejap ni. Saya tak suka dah dekat sini. Nibuk je. Okay. Okay, saya besarkan sikit. Takut orang tak nampak. Okay, belian alat-alat kecil. Dia tak ada baki pada awal tahun ni. Ada tak? Oh, ada ni. Alat-alat kecil pada 1 April 20X6. Jadi saya letak kat sini 600. Baki bawah-bawah 600. Sekejap ada orang masuk tu rasanya. Kat mana yang ada orang masuk? Okey, sini. Macam mana nak bagi set dia supaya dia auto masuk kan? Nanti dah saya kena check lah lain kali belajar betul. Okey, okey ni tadi 600. Saya dah masukkan kat sini. Hantar bawah pula yang dia nilai itulah, iaitu 420. Okey, yang dia beli, kalau ikut dalam soalan ni, yang dia beli, ni tadi dia punya hantar bawah. Okey, yang dia beli alat, mana belian alat-alat kecil ni? Belian alat-alat kecil 350. Okey, 350. Mana? Cikgu pun dah keliru. Okey, jadi kat sini awak boleh tambahkan iaitu 950 samakan 950, sana pun 950. Jadi tolakkan 950 taklah, tolak 420. Dia dapat berapa tu? 530 ni. 035. Itu kejawapan dia, Kesha? Ya, cikgu. Yang awak tersilap dekat mana, Kesha? Saya tambahkan 420 dengan 600, lepas tu saya tolak dengan 350. Oh, okey, awak salah operasi lah Okey, sepatutnya kalau sebab kita biasanya kita tak tunjuk akaun ni kan, jadi kita tambah ini dengan ni. Yang ni kita tolakkan. Okey, patutnya 600 tambah 350 tolak dengan 420. Okey, jadi kita dapat jawapannya 530 lah. Okey? Selesai maknanya Okey, kita tengok pula pada akaun dia. Kita buat daripada mula lah ya. Kan. Mana pula soalan tadi dah hilang. Okey, Nicholas ni. Ambil format ni, command C. Sekejap. Okay, ni soalan 2. Muka surat 1, 2, 4. Okay, soalan ni dia nak kalau ikutkan kita memang buat yang format A ke format B semalam kita bincangkan? Format A. Format A kan sebab dia punya kerja dalam proses dia satukan Ini tadi yang bunyi. Ada. Tung ni dia. Okey. Jadi sebabkan nak tengok sini kerja dalam proses dia sebagai satu item, jadi kita guna format A. Jadi saya hitamkan format B ni supaya kita tak terkeliru waktu nak buat Ni sepatutnya dah buat saya cuma bincangkan jawapan. Okay, ni saya besarkan. Okay, ingat bila setiap kali yang awak buat, tengok pada soalan apa dia nak. Jadi kalau di sini awak fokus kat sini lah. Dia nak akaun pengeluaran bentuk penyata, akaun perdagangan bentuk T. Dalam bentuk T, kita buat je semua bentuk penyata. Okay, dalam SPM sebenarnya kalau dia tanya bentuk penyata, awak bagi bentuk
T boleh, tak kisah. Okay, sampailah PKK tak kisah, boleh. Kalau dia nak T, awak bagi penyata. Okay, tapi kalau dia nak penyata, awak bagi bentuk T. Masalahnya dekat PKK. Biasanya pelajar akan hilang markah modal kerja. Okay, jadi saya nak mengelakkan kekeliruan pada pelajar sebab yelah kadang nak suruh hafal satu format pun bukannya mudah kan. Sebenarnya tak susah sangat tapi kita fahamlah. Okay, saya pun tak nak menghukum sesiapa, saya pun tak nak mematahkan semangat siapa-siapa. Saya nak terus galakkan ni jadi satu format pun jadilah, iaitu format penyata. Jadi tolong betul-betul hafal bentuk penyata. Okay. Okay, ni bentuk penyata ni Okay, ni bentuk penyata tadi untuk akaun pengeluaran. Yang ni penyata perdagangan dia. Okay. Jadi awak tengok soalan terus siapkan format dia. Okay, kedua terus kita pergi pada maklumat tambahan. Okay, ni maklumat tambahan dia. Saya besarkan sikit, andai kata yang mungkin pakai telefon tu dia mungkin tak berapa nampak. Okay, kat sini dia kata gaji pekerja kilang belum bayar RM360. Jadi kalau kita tengok belum bayar maknanya dia terkurang ke terlebih? Terkurang. Terkurang, dia terkurang bayar. Jadi dia kena buat apa? Tambahkan kan. Jadi awak tengok gaji kat atas ni, gaji pekerja kilang RM27,900. Okay, saya pergi pada sini. 27,900. Lepas tu kita tambah jap. Mas mana ni? Okay. Razik. Razik, dah berapa kelas saya tak nampak awak. Hari ni baru nampak dia. Mana dia pula tadi? Hilang lagi budak ni. Ada tak Razik ni? Razik, are you there? Hilang pula si Razik ni ya. Tadi saya admit kan. Okey, tak apa. Okey, tadi tambahkan dengan 360. Jadi dapat 27,900, 28,260 28,260. Ini jawapannya. Betul kan? So saya salah kira. Betul cikgu. Okay, saya kena main congak je. Kalau awak rasa saya salah tambah tu awak bagi tahu Sebab kadang-kadang yalah dalam kita congak-congak ni kadang tersilap juga. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, sepatutnya gaji pekerja kilang belum bayar ni satu lagi masuk dalam liability semasa dalam PKK. Okey. Tapi sebab kita tak diminta untuk buat PKK jadi kita boleh abaikan lah ya. Alright. Kita pergi pada sewa. Sewa belum bayar. Sewa belum bayar dia terlebih ke terkurang? Terkurang. Jadi kita perlu tambahkan. Tambah. Jadi amount sewa di atas 2460 Okay, jadi 2460 sorry. Mana ni? Okay. 2460 tambah 520. Jadi sewa ni dia masuk dalam cost overhead. Sewa dibayar ataupun tulis sewa saja pun boleh. Okay, amount dia tadi sewa ialah 2460. Kita tambah 520. Okay, jadi kita dapat 2980 2980. Okay. Setakat ni boleh? Okay. Lagi satu seperti macam tadi juga masuk liability semasa, yang tu saya tak nak sentuh. Okay, insurans prabayar. Insurans prabayar maknanya terlebih bayar ke terkurang bayar? Terlebih bayar. Jadi kita kena buat apa? Tolak. Okey, siapa tu yang jawab? Alia.
Okey, bagus Alia. Macam tu lah. Bukannya apa satu kelas tu hanya Kesha je, yang lain juga kelas ni kan, tak kisahlah Alia ke siapa ke, Yuben ke, siapa boleh jawab cuma Cikgu Amalina je boleh dengar ataupun dia komen tentang awak. Dia tak apa dia jawab senyap-senyap sebab dia cikgu. Awak yang lain sebab pelajar kan. Tapi kalau saya salah tu Cikgu Amalina pun tolong betulkan ya. Okey. Insurans Prabaya. Awak pun kalau saya tersilap tolong betulkan. Boleh. Kita ni sebenarnya saya pun manusia biasa juga. Ada bunyi tung-tung siapa ni? Okey, Nizar Nurzarin Iman. Okey, seterusnya. Insurans Prabaya tadi belum buat kan? Bila masa timbul ni? Insurans Prabaya, jadi amount insurans sebenarnya ialah 130. Okey, tapi kan dia kata kat sini, sebelum saya pergi lebih dalam insurans ni, awak kena tengok lagi dekat sebelah sini Dia kata insurans bahagian kilang ialah 80%, pejabat ialah 20%. Okey, jadi kita nak kena ambil bahagian 80% dulu lah. Okey, tapi mana satu kita nak buat dulu? Kita tolak tadi tu dulu ke baru kita darab dulu dengan 80? Tolak dulu. Ya, tolak dulu. Sebab apa? Sebab kat sini dia kata, dia bukan kata insurans kilang saja, dia kata overall insurance. 50. Jadi kita tolak dulu. Iaitu insurans. Okay, dia tadi 130. Tolak 50. Okay, barulah darab dengan 80%. Sebab bahagian kilang adalah 80%. Okay, yang ni sekejap 80 kali 80, 40. Okey, 40 pula, 64. Okey, lagi yang 20% dia masuk dalam untung rugi. Tapi sekarang ni kita tak buat sampai untung rugi, kita buat sampai akaun perdagangan saja. Jadi kita boleh abaikanlah ya yang selebihnya tu. Okey, kita pergi yang seterusnya. Dia kata inventory pada 31 Mac, bahan langsung ialah 4220. Jadi kat mana kita nak masukkan? Ini tadi bahan langsung dekat tempat bahan langsung lah kan? Ni inventory akhir bahan langsung. Jadi masukkan amount dia 4220. Okay, lepas tu dikata inventory akhir kerja dalam proses. Jadi kalau bentuk bentuk A ni ada satu je kerja dalam proses dekat bahagian bawah sekali selepas overhead Jadi kat sini amount dia 1650. Okey, lepas tu barang siap 2240. Ya, ada orang masuk ke? Okey, Ashraf. Okey, selamat datang Ashraf. Okey, 240 tadi masuk dekat inventory akhir barang siap iaitu kat sini 2240. Okey, dah selesai? Yang mana buat tu awak boleh tik jawapan awak sendiri. Kalau salah boleh betulkan. Okey, kemudian kita tengok pula seterusnya susut nilai diperuntukkan seperti berikut iaitu mesin 20%. Okey, saya rasa sewa ni pun tadi saya kena betulkan lah ya. Tak maaf sewa ni pun tadi ada pembahagian pun. Oh, sewa 70 dengan 30. Siap! Okey, kejap.
Azam balik. Oh, dia soal ni sekali tolong. Okey, Azam balik. Okey ke si Anis? Alright, tadi sewa pun sebenarnya 70-30 Jadi kat sini pun saya betulkanlah sebelum saya terlupa. Ini pun kita ambil bahagian kilang iaitu hanya 70%. Kita kena kira balik lah ni. 2980 0.7 2086 minta maaf. Okey, dah. Mana tu? Syarmi Uthman. Okey, lepas tu tadi saya dah betulkan. Ni saya pergi patah balik, saya buat mesin ni, dia kata 20% mengikut baki berkurangan. Jadi apa? Muhammad Arfan. Nangis kenapa lah? Sekejap Okey, lepas tu dia kata mesin 20% tadi kaedah baki berkurangan. Apa formula baki berkurangan susut nilai? Kelas kos tolak SNT baru kita darabkan dengan 20%. Jadi kita pergi kat sini susut nilai mesin. Satu lagi yang kita kena ambil tahu, mesin ni dia kata 100% dekat kilang rasanya. Okay, dia tak ada bahagian pejabat. Okay. Jadi sebab dia kata baki berkurangan, kos dia ialah, mesin ialah 18,400 1,400 1,400 bola SNT dia. Biar betul. Cikgu ni salah tengok. Cikgu 18,400. Itulah cikgu tak garis. Mata cikgu pun ni 18,400 tolak dengan 7,400. Baru kita darab dengan 20%. Okey. Jadi dapat 18,400 tolak 7,400 11,000 darab 0.2 dapat 2,200 Okey. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Okey, kenderaan pula. Susut nilai kenderaan ni 20-80. Jadi kita ambil bahagian kilang saja 20%. Okey. Dan dia kata kenderaan 10% atas kos. Jadi kos atas kos punya kos darab peratus Jadi saya ambil sini susut nilai kenderaan. Kos dia ialah 1,400 darab dengan 10%. Okay, lepas tu kita ambil bahagian kilang tadi, susut nilai kenderaan ialah 20%. Jadi bila kita kira 1,400 darab 140 darab 0.2
Jadi RM28 Okay. Fine. Okey, ni alat-alat kecil dinilaikan semula. Yang ni tadi kata baki bawah-bawah tambah apa dia beli tolak hantar bawah. Jadi baki bawah-bawah dia. Sini awak boleh tulis susut nilai alat-alat kecil. Ataupun nama dia boleh susut nilai alat-alat kecil ataupun belanja alat-alat kecil boleh. Alat-alat kecil sahaja pun boleh. 3 nama tu susut nilai alat-alat kecil, belanja alat-alat kecil ataupun alat-alat kecil sahaja. Tapi kalau bila awak letak susut nilai terkumpul alat-alat kecil, okey, yang tu memang salah. Siapa yang curi ambil tu tadi? Anis. Kami cakap jangan ambil. Ini kan untuk belajar je. Dah. Umi tengah mengajar lah, aku jangan dengar dia. Malu tu Cikgu Amalina pun dengar tu. Nanti sekarang anak Cikgu Amalina Aisyah pun dengar. Malulah. Arfan dah besar. Afia dengan Aisyah kecil tak ada nangis macam Arfan. Tak boleh. Pergi tengok TV. Astagfirullahaladzim. Ajak dia main tau. Main masak-masak tu. Adik punya kerja tu pun adik tak warna lagi dah biarkan. Dengarlah ya, dia nak peti ais. Sabar je lah. Biar tu Cikgu Amalina pun tahu kau nak peti ais. Okey, alat kecil tadi ini baki bawah-bawah. Okey, tambah yang dia beli tadi ke atas ni tambah 350 Okey, jadi saya buat baki bawah-bawah dia 600. Tambah dia beli baru ialah 350. Tolak dengan belian alat-alat kecil. Okey, yang tu tolak part tu. Tolak dia punya inventory akhir dia. Okey, jadi kita dapat tadi jawapan dia 950, 530 600 tambah 350 tolak 420. Okey, 530. Lepas tu dia punya inventory alat-alat kecil tu sepatutnya masuk dalam aset semasa lah ya. Alright. Okey, alat-alat kecil ni kita dah selesai. Kita pergi pula yang sebelah sini. Okey, agihan antara perbelanjaan pejabat dengan kilang adalah seperti berikut. Okey, tadi sewa dah, insurans dah. Tapi elektrik tadi belum Elektrik kalau kita tengok ialah 90-10. Okey, jadi kalau ikut soalan, elektrik dia ialah 560. Okey, 560. Darab dengan 90%. Jadi kita dapat kat situ 560 darab 0.9. 544. Sekejap, ni saya bagi ruang sikit habis belakang ni. Okay, ni elektrik dah.
Okey, lepas tu sewa tadi dah, insurans dah, belanja penyelenggaraan kenderaan. Belanja penyelenggaraan kenderaan ke atas tu ialah 380. 380 kita kena darab dengan 20% ya. Darab 20%, jadi kita dapat 76. Okay, belanja penyelenggaraan kenderaan. Lepas tu susut nilai kenderaan tadi dah. Belanja membaiki mesin. Okey, 100% belanja membaiki mesin ialah 620 . Okey, dah. Okey, itu berdasarkan maklumat tambahan semua dah Okey, kita dah boleh masukkan yang lain-lain yang tak masuk tadi dalam maklumat tambahan. Okey, kita masukkan daripada atas inventory awal bahan langsung. Ambil ni 5,200. Okey, belian bahan langsung. Ni ambil dah ni 31,200. Bahan tak langsung nanti masuk dekat ni. Apa nama dia tu, dekat overhead. Bahan langsung 31,200. Okey, lepas tu ada pulangan tak? Ada, pulangan dia ialah 30. Okey, ada pulangan ni saya kena tulis penuh lah ya. Tak boleh tulis PB je. Pulangan belian. Okey. Lepas tu Adi, ada tak angkutan masuk duty atas belian dengan insurans atas belian? Saya rasa tak ada. Jadi saya boleh abaikan Adi. Okey. Inventory akhir dah masuk. Okey, belanja langsung. Ada tak belanja langsung? Tengok satu-satu. Upah tak langsung, belanja langsung. Belanja langsung pun tak ada Okey, jadi kita boleh biarkan je lah kosong ni. Kita tengok cost overhead, yang mana lagi kita tertinggal. Okey ni, belian bahan tak langsung ataupun saya tulis itu bahan tak langsung lah. Tak payah tulis belian Bahan tak langsung. Bahan tak langsung dia adalah sebanyak 1,330. Okey. Apa lagi? Belian alat-alat kecil. Tadi dah masuk alat-alat kecil. Okey ni. Gaji penyelia kilang. Pekerja kilang tadi dah masuk buruh langsung. Penyelia kilang dengan pengurus kilang dia masuk dalam dengan upah tak langsung. Tiga-tiga ni masuk dalam overhead. Tiga-tiga sebab tiga-tiga tu dikira sebagai buruh tak langsung. Cukup ni saya tambahkan ke bawah. Okey, sini saya tulis gaji penyelia kilang. Kalau yang tak masuk sini gaji pekerja pejabat je jangan masuk Okey, penyelia kilang dia adalah 2,400. Gaji pengurus kilang
ngurus kilang dia ialah 1,000. Upah tak langsung RM4,200. Okey, lepas tu kita tengok lagi apa yang tertinggal. Belian lalat kecil ni tadi dah, susut nilai terkumpul dah, elektrik, belanja pentadbiran pejabat. Okey, yang ni tak perlu sebab ni bahagian pejabat punya. Sewa dah, insurans dah, belanja penyelenggaraan kenderaan ni pun tadi dah, belanja membaiki mesin pun dah. Hutang lapuk boleh ke masuk sini? Tak kan, dia masuk dalam belanja, dalam untung rugi. Okey, ambilan pun tak. Dia masuk PKK, ini pun PKK, ini pun PKK. Okey, jadi lepas tu kita yang ni dah selesai lah. Okey, sorry. Kita masuk dekat dalam akaun perdagangan pula, iaitu dia ada jualan RM84,000. Inventory awal dia tadi mana? Inventory awal budget dan 3,200. Saya salah masukkan ke? Okey, ni saya tak masukkan lagi. 3,200 tertinggal. Kerja dalam proses awal 1,400. Ini pun saya lupa masukkan. Okey, kita cek pokok kita ada kursa tertinggal lagi. Tak payah PKK, saya rasa dah kot. Okey. Kita cuba kira Ini bukan kat sini, ni kat sini kan. Okey, jadi ni kita tolakkan dulu sebab dia pulangan. Okey, dapat 3,1,170. Ni Adi ni kita boleh buang lah sebab dia tak ada Okey, lepas tu kita tambahkan inventory awal bahan langsung. Dah kos belian ni tadi. Dapat 3,6,370. Okey, yang ni kita tolak pula sebab dia inventory akhir. Dapat 3,21,50. Okey, lepas tu jangan lupa kita tambahkan ketiga-tiga, cuma soalan ni tak ada belanja langsung, dia akan dapat kos prima. Jangan lupa untuk tuliskan nama dia Kalau ada tiga-tiga ditambahkan tiga-tiga, kat sini kita dapat 6,0410. Okey, cost overhead pula. Ui! Meriah, minta maaf ya. Okey, yang ni saya tambahkan semua cost overhead, sorry terlajak. Dekat ni daripada start di 23. Okay. Alright, lepas tu ni saya tambahkan tadi kos prima dengan semua kos overhead. Lepas tu tambah kerja dalam proses awal. Tolak kerja dalam proses akhir. 75198. Okey, sama tak dengan jawapan? Saya pun tak tengok ni. Betul tak? Betul, Cik. Betul Okey. Lepas tu kita terus bawa kos pengeluaran tu ke sini. Ke penyata perdagangan. Akaun perdagangan tu Penyata perdagangan, akaun perdagangan benda yang samalah. Okey, ni tak ada pulangan jualan, jadi inilah juga jualan bersih dia. Okey, ni kita tambahkan. Ini inventory kita tolak kat inventory akhir. Okey, jadi dapat 7842.
Macam tu je nak kira untung kasar. Okay, ni kalau ikutkan tadi saya rasa dalam 9.40 yang kita start. Ni mana kita buat bincang sama-sama ni kita boleh habis 40 minit. Okay. Cuma saya nak pesan pada awak, mulai hari ini cuba awak tulis masa mula dan masa habis. Contohnya awak start buat 9.30 malam. Lepas tu katakanlah buat setengah jalan, dah ngantuk, tak boleh nak tahan, pukul 10.30 contoh. Tulislah dari situ sampai 10.30. Okay, esok bila awak mula buat balik, tulis balik masa mula dia sampai waktu habis. Jadi awak totalkan tadi berapa lama awak jawab untuk satu soalan. Okay, kenapa saya galakkan? Sebab kita nak praktis sebenarnya on the way untuk latih diri kan, sebab kita SPM, awak SPM pun dah tak lama sangat. Gerebak-gerebuk ni bulan 6, memanglah bulan 6. Mungkin awak periksa kalau kata SPM Pro Max tahun lepas bulan Mac tahun ni kan. Jadi awak mungkin bulan Mac tahun depan ataupun kita tak pasti lagi macam ni. Okay, gitu gini nampak je macam 9 bulan. Tapi entah tak sampai pun 9 bulan. Okay. Okay, jadi awak tolonglah buat. Okay. Praktis buat dan juga praktis untuk apa nama dia ni? Praktis untuk kejar masa. Okay, jadi untuk next class, saya nak minta awak cuba dulu soalan 3. Walaupun soalan 3 tu sebenarnya dia format B, awak cuba buat dulu. Salah tak apa. Okay, jadi at least awak nampak dulu flow dia. Okay, selain daripada Kesha, siapa lagi yang buat? Okay, saya nak tengok image merah dulu. Tolong angkat tangan siapa yang buat. Okay, Aisyah, Aliyah. Lagi? Aisyah. Tadi dengan, sekejap saya buka semualah. Lagi nampak. Jangan turun tangan lagi. Nanti Lima Wira tunggu dulu. Mana yang angkat tangan? Tak nampak pun. Angkat tangan balik. Aisyah, Aliyah. Diorang je yang buat. Okey, kita pergi pada Lima Wira. Tahniah pada yang buat. Tolong buat ya. Akaun ni selagi awak tak buat, memang awak tak nampak cara kerja dia. Okey? Kelas 5 Wira, siapa yang buat tolong kat tangan. Nak oi. Kenapa? Cepat angkat tangan 5 Wira. Ada tak? Jadi saya nak minta sangat buat. Okey? Nanti saya bagi jawapan bukan untuk awak tiru tapi untuk awak rujuk. Tolonglah buat dan hantarkan nanti dekat GCR kelas masing-masing. Sebabnya saya dengan Cikgu Amalina perlu buat penilaian PBD. Okey? Tolong ya. Boleh tak? Boleh cikgu. Salah pun tak apa. Okey, tapi sebab saya dah bagi jawapan, awak nanti rujuk baliklah. Betulkan balik mana awak salah. Kalau awak tak faham lagi kenapa awak salah ke apa benda ke, tanyalah balik. Okey? Tolong sangat-sangat. Tolong ni bukan sebenarnya nak tolong saya semata, tapi sebenarnya tolong diri awak sendiri. Kan sebab kita nak SPM tak lama lagi. Bukan kita, awak. Saya tak SPM dah. SPM saya dah tahun 94. dah lama sangat dah. Dah berapa puluh tahun yang lampau. Okay. Jadi sekarang ni, this is your fight. Okay, you need to fight for yourself. Okay, orang lain tak boleh tolong awak. Macam cikgu lah, cikgu pun, saya ingat lagi cikgu biologi saya kata, cikgu hanya boleh tolong 5%. Kalau awak nak berjaya, lagi 95% is come from you. InsyaAllah, dengan izin Allah. Jadi kalau awak mengharapkan 5% saya, memang tak boleh ke manalah. Okay, sebab 5% je. Okay, dan
pun kita pun tahu bahawa ayat Allah kata Allah tak akan ubah nasib sesuatu kaum melainkan kita sendirilah yang ubah. Jadi ni tentang masa depan awak. Jadi tolong buat. Boleh? Okey, nanti kan saya bagi link balik lah. GCR tu kan saya ada kelas 5 Wira dalam 5 Cemera. Jadi nanti awak tolong keluar lah. Nanti awak masuk dalam kelas yang betul. Okey? Saya rasa sampai sini saja terlebih dahulu. Akan datang tolong jawab soalan 3 muka surat 125. Okey. Sampai sini dulu kelas kita hari ni. Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okey, yang lain-lain? Ada apa-apa nak tanya? Surat 125 Okey, soal cikgu Amalina dah bagi sharekan soalan. Tolong buat. Okey. Sini dulu. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Reni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama. Terima kasih Cikgu. Sama-sama.